Alright. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang mengikuti kita pada malam ini. Terima kasih kerana anda telah pun memilih satu channel yang banyak memberikan manfaat kepada anda. Dan hari ini agak seronok benda yang untuk kita bincangkan. Kena pula dengan segmen di hari ni hari Rabu bersama dengan pakar fundamental. So anda boleh nak tanya apa, anda tanyalah hari ni. Cikgu kena layan komen cikgu, boleh cikgu? Boleh. Baik, alhamdulillah kita dah masuk ke episod 153 bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC 4 November 2020 bersama dengan 18 Rabiul Awal 1442 Hijri. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan anda sihat sentiasa. Kepada yang sedang menonton, supaya anda dapat luangkan masa. Kemudian yang paling penting, share. Anda perlu share segmen malam ni kepada rakan-rakan anda supaya mereka juga mendapat manfaat apa yang kita kongsikan pada malam ini. Tak boleh kita nafikan, kita tak boleh nak nafikan bahawasanya fundamental sangat-sangat penting dalam dunia dagangan mata wang asing. Ya. Baik, terima kasih kepada yang telah pun berkongsi. Terima kasih yang dah ada dalam komen. Kejap lagi saya baca. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi saya ingatkan untuk ada yang masih lagi bertanya, YouTube channel kami senang je, CTC FM, ataupun nama web kami www.tvctc.fm. Ya, kalau anda pergi ke channel YouTube, jangan lupa subscribe dekat sana. Macam-macam segmen ada, daripada 1 sampai ke 153, disusun rapi dan cantik oleh Boy. Terima kasih Boy. Dan juga yang penting sekali, bila anda dah pergi, subscribe. Okey, teruskan share, jangan abaikan segmen yang penting pada malam ini. Okey, satu lagi saya ingatkan, hari ini 153, satu angka yang sangat-sangat dahsyat bagi saya lah. Dan teruskan jaga SOP yang terbaru. Memang agak payah, walaupun kita dah hampir setengah tahun daripada bulan 6 sampai sekarang ni, lebih daripada 6 bulan, masih ada lagi norma-norma baru tu tak dapat kita nak ikut sepenuhnya. Bukan cakap anda lah, saya sendiri pun sama, kadang-kadang terlalai. Kita teruskan sama-sama, semoga rantaian COVID-19 dapat kita putuskan. Terima kasih kepada frontliner yang bertugas bertungkus lumus untuk memastikan pandemik ini dapat dikawal dengan sebaik mungkin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, saya tinjau dulu ruangan komen. Boleh tak Assalamualaikum DJ Pasu dan Cikgu Yun, kita layan fundamental malam ni. Buat profit kau-kau malam ni, digabung dengan BBMA dan fundamental. Baik, bagus. Saya suka ni. Okey, Pak Biden menang, Trump terlentang. Belum lagi Nur Azmi, sabar. Okey, DJ Ayun, my sifu. Terbaik Abang DJ. Terima kasih my sifu DJ Ayun. Fitri Hakim, salam Cikgu Yun dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Jangan lupa boleh tanya soalan tu. Tanya je lah soalan apa yang nak, pasal fundamental lah. Okey, Assalamualaikum DJ Pak Su dan juga Cikgu Yun daripada Hafiz Amran. Ni saya perasan dia selalu sangat. Jangan lupa kita share lah benda yang baik ni. Okey, dan dalam pada itu juga, mohon sangat-sangat kalau ada terkurang dari bahagian audio dan juga visual, just letakkan ruangan komen, insya-Allah kita akan perbaiki secepat-cepat mungkin. Okey, Firdaus Muhammad Saleh, salam Cikgu Yun dan juga Pak Su. Radika, salam Cikgu Yun dan juga Pak Su. Apa ni? Boleh komen sikit US 30. Apa ni? US 30. Okey, baik. Muhammad Khairi Maulana Anwar. Ya Allah, saya tengok video anda yang live anda itu ni kan. Dahsyat. Teruskan perjuangan Khairi Maulana. Maula. Ya Allah. Sian. One Effect, Assalamualaikum YB Yun, DJ Pak Su, semoga sihat semua. Semoga berkhabar Wan sihat. One Effect. Semoga rancangan malam ni bermanfaat kepada semua trader. Memang
kepada Samsul Idham. Salam hadir dengan share. Ya, ada tanda share di situ. Terima kasih Samsul Idham. Kemudian kita ada Kasim Hafiz Abbas. Assalamualaikum DJ Pak Su dan juga Cikgu Yun. Of course malam ni minta YB ulas kesan keputusan pada market. Baik. Sebelum kita pergi ke soalan-soalan yang nak diorang bangkitkan ni, satu soalan boleh Cikgu? Boleh. Biasanya semasa election berlangsung, selama cikgu dalam bidang forex ni, masa ia berlangsung, biasanya trader ni kebanyakan dia ambil jalan tunggu dan lihat ataupun ambil peluang semasa keputusan nak sampai. Dia sama ada dia tengok aja tak trade pun ataupun dia ambil peluang tu. Semasa ni keputusan belum ni, masa tengah-tengah panas lagi ni. Bagi pendapat cikgu sikit. Pada saya pilihan tu baik. Pilihan tu baik. Jika dia mengambil pilihan tadi di hujung di hujung election Di hujung-hujung election. Okey, contoh macam sekarang lah. Sekarang lah. Yakin. Daripada petang tadi membawa ke sekarang ni. Okey. Kalau kita tengok dari segi bentuk result sekarang yang sedang live ni, yang kita tengok dekat Sky News ni, kita nampak bahawa mula-mula sekali kena faham risiko Abe Biden kita kalau menang apa kesan pada dolar, risiko Trump kalau menang apa kesan pada dolar. Dua-dua ni dia kena faham. Dia kena faham apa kesan ni. Dari situ dia boleh entry pasaran dari sekarang pun tak apa sebab dia ada kefahaman. Itu cara paling ringkas. Tu boleh buat, tak ada masalah. Memang kalau kita lihat ada yang kata sangat tinggi risikonya dengan spread yang besar, yang wider spread, dan kadang-kadang tak masuk akal, menyebabkan akaun-akaun kecil tak mampu untuk bertahan sebab terlalu volatile. Pada saya risiko memang sentiasa ada. Wak Imah je tak ada dalam kategori high impact macam geopolitical sekarang ni. Ini geopolitical geografi politik yang kerap saya ulang-ulang. Hari-hari pun ada risiko sebenarnya. Tinggal lagi mampu kita, kefahaman kita untuk memilih pilihan. Kita tahu kalau Joe Biden ataupun Abe Biden yang saya biasa panggil Abe Biden kita dengan Pak Trump ni memberi rangsangan pada dolar, so kita kena tahu kita nak keputusan yang macam mana. Sekurang-kurangnya kita ada persiapan. Kena ingat, orang yang bertahan selalunya mempunyai kelebihan untuk mendapat sokongan yang besar ataupun market akan tertumpu kepada beliau untuk kekal. Maka demand akan tinggi persepsinya terhadap yang bertahan iaitu Trump. Ini bermakna dolar mengharapkan Trump menang untuk dolar skyrocket. Itu satu yang kena faham. So kalau Biden yang menang, dia terbalik. So dolar akan jatuh. Kalau kewangan USD jatuh, maknanya saham dia akan naiklah kat situ. Melonjak secara automatiknya. Betul? Macam cikgu cakap? Ya, kalau ikut dia betul. Itu dia punya correlate. Okey, terima kasih cikgu. Itu permulaan pertanyaan saya untuk sebelum kita bersama dengan segmen yang selanjutnya ni. Okey, Nazri Osman, Assalamualaikum cikgu DJ Pak Su. Okey, Zizo Rashid ada bersama kita, Fitri pun ada pertanyaan sekejap lagi lah. Okey, Assalamualaikum Pak Su, Samir Han. Okey, baik, kita mulakan segmen yang dikuasakan oleh XM Malaysia ni, salah satu broker, dan kenapa lebih daripada 2.5 juta customer bersama dengan SM. Pastinya ada sesuatu yang terbaik daripada SM. So jangan lupa bersama dengan XM dan juga segmen kita. Silakan cikgu, saya serahkan ke Chopang untuk tak nak buang masa sebab saya pun nak dengar ulasan-ulasan menarik daripada cikgu tentang election dan apa impact kepada data berkala. Silakan cikgu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CCP FM di luar sana. Tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua trading style anda, tidak kira apa jua komposisi trade method yang anda guna pakai sepanjang masa,
Asalkan saja ia bermanfaat, marilah sama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kepada Allah SWT. Sekali lagi kita berikan ruang dan peluang untuk bersama-sama secara live on air dalam Bicara Fundamental, suatu segmen yang saya rasa daripada zaman belum adanya kehebatan Unify telah pun dibicarakan segmen ini, dan hari ini masih lagi bertahan untuk lebih daripada 6 tahun berturut-turut. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan semua terhadap CDC.FM yang suatu jenama suatu masa dulu hanya sebagai sebuah entiti kecil. Hari ini segmen ini ke udara seluruh dunia yang memahami bahasa Melayu. Betul. Yang tak faham bahasa Melayu duk tengok kamus. Terima kasih. Baik tuan-tuan, Abe Biden kita di mana Abe Biden? Oh, Abe Biden Ameno yang bertanya saya Abe Biden kita. Saya lebih minat untuk melihat Pak Trump pada Abe Biden. Sebab hari ni adalah US election 2021 kan. Kalau kita tengok pada kalender kita nampak banyak data-data berkala yang cukup penting. Tapi saya highlight di wall saya sebelum ini. Jika kita tengok di wall saya sekejap, saya ada katakan bahawa pada masa ini data berkala tak penting. Yang penting adalah election. Data berkala tak penting. Buat masa ni data ekonomi memang tak penting. Yang penting election kita ataupun election dollar itu sendiri di mana hala tujunya. Baik. Sebelum kita pergi kepada kita punya kuliah yang kita tahu banyak high impact hari ini ataupun sepanjang minggu ni insya-Allah. Bermula hari Isnin kemarin, kita ada 2 November dan seterusnya akan berakhir pada 6 November. Kita tengok sedikit. Ini antara highlight yang saya suka untuk saya lihatlah situasi posisi. Baik, jika dilihat daripada apa yang tuan-tuan nampak sekarang ini adalah live result sekarang yang sedang kita dapati. Keputusan Abe Biden kita dengan Pak Trump kita kan. Abe Biden leading 238, 213. Ini ada yang lagging sedikit, tetapi ini sekarang tengah live, dia akan sentiasa update. Yang mana biru-biru ni ini negeri Amerika ada 270 kerusi yang dipertandingkan hari ini dalam US election. Yang merah ini mewakili the Republican, so yang biru ini mewakili Demokrat. Okey, so kenapa saya buka carta sebegini, saya kecilkan sedikit. Okey, kita revise balik ke belakang. Okey, sekarang dah bertambah. Maknanya Biden dah mula menang, tambah seat pada 224. Trump masih kekal 213. Dan jika kita besarkan sedikit apa kesannya. Baik, ini kesannya ya tuan-tuan. Dari sudut makroekonomi yang selama ini kita duk kuliahkan setiap Rabu Ladies Night, malam kegemaran saya, malam kegemaran tuan-tuan, sama juga kegemaran Pak Su, Boboy dan semua orang yang mengikuti perkembangan kita. 270 seat yang perlu dikuasai oleh Joe Biden ataupun Donald Trump untuk menjadi Presiden Amerika Syarikat. Dia adalah the defendant, Joe Biden adalah the contender. Okay, from the right corner, Donald Trump. Okay, Trump jika dia menang, jika dia menang, yang pertama sekali dolar akan mendapat demand. Dolar akan demand. Maksud dolar demand ni, dolar akan buy secara rallied dan juga boost up. So, kenapa saya kata dolar akan demand? Baik. Yang paling penting sekali kena ingat, Amerika ada rakan sekutu yang cukup kaya, iaitu JPY, Jepun. Mata wang dia yen. Baik, jika tuan-tuan masih ingat ataupun trader di luar sana tahu apa connection antara JPY dengan USA ataupun US dollar ini adalah, di dunia ni negara yang terkaya kita declare adalah Jepun, kerana dia adalah negara yang paling banyak memegang beban hutang Amerika, iaitu memberikan pinjaman kepada Amerika Syarikat, terutama dalam terbitan bond. Oleh yang demikian, Bank of Japan tidak akan mudah menjatuhkan nilai dolar. Okey. Faham tu? Tak akan.
Jepun tak akan mudah menjatuhkan nilai dolar. Okey, saya kecilkan sedikit. Kita kembali kepada carta. Kita tengok USD JPY. Okey, ni USD JPY. Boleh nampak Pak Su? Alright. Okey, kita besarkan sedikit. Carta ni simple Kita nampak ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, wave 6. Mana ada wave 6? Patah balik ke atas terbang. Ataupun ke bawah lagi. Okey, kenapa saya kata? Tengok dulu kat USD JPY. Ini satu bentuk support yang kuat 1, 2, 3. Tak tembus lagi ni. Betul, okey. Ini carta intraday tau, daily. Ini boleh katakan minggu. Susah dia nak tembus. Sebab apa? Sebab Bank of Japan, BOJ polisinya adalah untuk mengawal harga ataupun nilai mata wang yen jangan terlalu mahal. Ini bermakna Jepun akan sedaya mungkin mempertahankan USD JPY untuk bid buy. Tuan-tuan, Central Bank nakkan USD JPY naik, bukan jatuh. Kalau nak jatuh, lama dah dia jatuh ni. Tengok berapa kuat support JPY. Ni semua JPY yang beli. Bank of Japan. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali percubaan dia gagal. Walaupun dia trending downtrend, hakikatnya dia adalah ibaratnya time bomb untuk boost up. Kalau hari ni kita lihat, tengok harga tertinggi dia ialah 10533. So kita sama lagi satu. Bukan ajar teknikal saya nak nampakkan kenapa pentingnya Donald Trump menang. Ini semua ready to boost up ke atas. Daily ke atas. Weekly ke atas. Monthly ke atas. Bukan ke bawah. Selesai. So, dolar sebab Jepun nakkan yen yang rendah supaya kerana apa? Supaya urusan JPY dalam import dan ekspor dalam pemulihan ekonomi mereka berjalan mengikut perancangan. Sebagai ni saya contohnya kenapa dekat sini tengok. Nampak yang ini. Negatif JPY 10%. Negatif 10%, 0.10%. Okey. Negatif 0.10% ni macam saya kata, simpan 100,000 yen, keluarkan tinggal 90,000 yen. 10,000 yen kena cukai. Buat gigi kalau untung. So dia nak defect kerana dia dah rendahkan nilai rate DLR dia setakat ni, dia perlukan satu nilai currency yen yang rendah. Dia tak boleh tinggi. Selesai bab dia. Kembali kepada risiko yang ini pula. Okey, besarkan sikit. Itu satu. Kedua, risikonya pula apabila Donald Trump kekal sebagai Presiden Amerika, okey, yang memerlukan lebih kurang 270, kita tolak kepada 213, 57 lagi kemenangan di beberapa negeri ni. Yang kelabu ni belum kira Ni ada Nevada, dia kat Arizona, di Wisconsin, Miami, Panama, ni apa tadi GA apa, saya tak tahulah. Banyak negeri kat Amerika ni. Okey, di sekian-sekian ni, ini semua ni. Satu risikonya adalah Donald Trump akan mengganggu. Dia boleh mengganggu Trump ekonomik ni, pemulihan ekonomi dunia. Sebab kena ingat, sebelum ini Trump kata America for America, betul? Banyak yang dia dah ubah. Percukaian, kemudian ni perjanjian antara China dengan Amerika baru fasa 1 kan? Dia ada 5 fasa belum settle. Yang itu sebenarnya merencatkan situasi dolar. Itu sebenarnya boleh mengganggu perjalanan untuk lebih lancar. Sebab kesefahaman antara China, the Panda dengan the Uncle Sam ni, kita tahu sampai ke hari ini masing-masing nak jadi king kan? Secara ringkas. Tu risiko kalau Trump menang.
Itu kalau Trump menang. Dan kalau Trump menang lagi, Musk akan jatuh teruk. So saya tahu ramai teknikal kat luar sana dah ready nak sell Musk. Tunggu je Betul ni. kan? Kalau kita tengok balik pergi kita punya ni, kecilkan sedikit. Emas kita jatuh balik, nampak? Bergerak bukan kecil-kecil anak, besar-besar gila lah. Berapa ni? 138 pip tengah jatuh. Jatuh lagi, sebatang lagi. Dolar. Okey, Right. selesai bab yang tu. Okey. Itu risiko Trump menang. Kembali balik kepada Biden kita. Okey, Biden tengah leading. Kalau ikutkan kat sini, tentunya macam Pak Su tanya tadi, ada rakan-rakan kita tanya, memilih untuk entry pasaran di hujung waktu ataupun di kala ini, kan? Dah nampak. Yang penting kefahaman tu ada. Biden kalau menang, yang pertama sekali dia menjatuhkan dolar. Dolar akan sell off, jatuh. Tak percaya, tengok balik USD/JPY kita. Kan jatuh tu, nampak? Jatuh. Betul Okey. Nampak jatuh. Di angkara Biden lah. Biden tengah leading kan. Tengok kalau Trump menang. Begitu panjang dia pergi. Lepas tu dia kalah balik. So tuan-tuan, dalam bicara fundamental ini, sedikit sebanyak atau secara rangkumannya, saya kompreskan kemudahan pilihan supaya trader di luar sana tahu memilih. Apa kesan dia? Apa kita nak pilih? Apa kita nak buat? Kalau siapa yang trade emas, you nak emas jatuh kan? Boleh pastikan Trump menang. Trump kalau menang jadi presiden, emas memang jatuh. Manalah kita ni trader retail macam ni. Ya, habis nak sell emas. Okey. Baik. Okey, balik kepada Biden pula. Abe Biden kita. So, Abe Biden kita ni, kalau dia menang lagi selepas ni atau sekarang ini terus mendominasi 224, 213, mungkin jadi 23 dan tambah ni sik-sik yang kosongnya, kelabu ni. Mata-mata wang yang anchor, yang besar, yang selama ini menjadi satu yang pernah bergabung dalam Strategic Alliance, kumpulan PBB, United Nations bersama dengan Amerika, seperti dua mata wang utama dunia yang saya pegang, saya dah jelaskan. Yang pertama adalah euro, yang kedua adalah yen. Kedua mata wang ini akan meningkat. Naik. Dia akan naik demand. Dia akan accelerate. Dan dolar akan jatuh. Sebab kenapa saya kata dolar akan jatuh? Kerana bila Biden pegang jawatan sebagai presiden, dia akan mengolah kembali struktur ekonomi yang telah pun Donald Trump buat ataupun sedang berjalan sekarang ini. Macam mana cara dia nak kekalkan momentum inflasi, macam mana dia nak kekalkan momentum pekerjaan baru, pandemik dan sebagainya. Macam mana dia nak olah perjanjian dua hala antara China dan Amerika, yang sekarang ini di phase 1 Amerika dah menang, ada 4 lagi fasa yang Amerika masih tergantung. Trump masih belum sempurnakan lagi 4 fasa ini, dan Trump berjanji untuk sempurnakan perkara ini di saat beliau dalam jawatan sebagai presiden, dan ini sebenarnya masih lagi berjalan. So Biden akan lihat macam mana cara untuk buat. So dia perlukan olahan. So dia perlukan olahan. Amerika ataupun dolar kena digest. Adakah nak teruskan atau kita akan modify? Kita akan modify mungkin ikut cara Demokrat. Kena ingat, Trump dilihat sebagai hero terhadap golongan miskin. Trump ni dia hero golongan miskin, golongan para petani. Dia sangat berjasa. Ni kelebihan Trump. Dia dah bina dia punya trademark sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat. Di sana lah. Dia banyak membantu golongan petani. Di sana lah. Kalau Pak Si ingat, dia paksa China beli semua bijiran soya.
bertantan-tantan. Kalau tak beli, China akan ada masalah. So Suka petani-petani sukalah soya dia semua China beli. Macam Tiada Terror tak lah, Trump? pancing. Tapi Biden belum buat apa-apa pun. Apa Biden nak buat lepas ni? Kita pun tak tahu. That's why dolar akan jatuh. Antara sebab. So tu ringkasan ataupun induk penting yang kita nak kenal. Di mana Joe Biden versus Donald Trump, di manakah dolar Amerika kita. Saya ada buat quiz kan sebelum ni kan. Saya pernah tanya dekat wall saya dan saya lihat jawapannya dahsyat-dahsyat dia orang ni. Antaranya? Aduh ya. Tapi daripada 1100 voting yang saya terima, dia ada 5 jawapan. Yang pertama, jawapan saya adalah saya pilih apakah pilihan potensi seorang trader dalam memilih counter terhadap US election. Jawapan 1A Trump, B Biden, C technical dollar, D fundamental USD, E tekan ikut suka. Ada 1100 yang paling banyak voters yang paling banyak memilih Abe Biden. Jawapan B Abe Biden. Jawapan sebenarnya adalah D, iaitu fundamental US dollar. Saya ulang, saya bagi 5 jawapan. Pertama Trump, A untuk Trump, B untuk Biden, C untuk technical dollar, D untuk fundamental dollar, dan yang E tekan ikut suka. Kenapa saya buat begini? Sebab saya nak melihat sejauh mana pemerhatian ataupun sejauh mana mengambil berat kan dalam istilah edukasi ataupun pengajian dan kefahaman dalam geografi politik, terutama tentang dolar Amerika. Sebab US election ni dia akan memberi kesan yang cukup kuat terhadap dolar Amerika. Sangat. Geografi politik, okey. Dan market sangat volatile. Dan saya dah jelaskan, kalau Trump menang, apa jadi dengan dolar? Kalau Biden menang, apa jadi dengan dolar? Macam Trump kita dah tahu, dia dah bagi perancangan dia awal sebelum election punya orang kata semasa dia berkempen kan. Jadi orang boleh agak okey, lepas election kalau Trump sambung macam ni jadi dia. Tapi macam Biden ni masih lagi dia dalam kempen dia pun dia just nak betulkan apa yang tak betul bagi dia rasa kepada Trump. So kenapa boleh undian untuk dia ni tinggi? Adakah berdasarkan ekonomi ataupun berkenaan dengan fizikal Amerika sendiri ataupun pandemik? Biden ni. Okey, Biden ni kena ingat Demokrat, Parti Demokrat, istilah Melayu panggil demokrasi lah. Parti Demokrasi ataupun Republik adalah Parti Republican. Demokrat ni adalah parti yang terbuka. Konsep dia terbuka. So bila dia terbuka, dia meletakkan setiap hak rakyat itu sama rata. Itu Demokrat. Kamu kaya, kamu sederhana, kamu miskin, hak dia sama Demokrat. Dia tidak meletakkan pengkhususan dalam kaum. Tetapi Republik, dia membela sesuatu kaum yang dirasakan sebagai harta negara. Itu Republik. Mana yang tak tu dia tak ambil pot sangat. Bukan tak ambil pot. Dia membuat klasifikasi. Okey, harta negara ni maksud dia adalah golongan yang dipanggil sebagai penjana. Yang mendatangkan hasil lah. Yes, kekuatan negara. Amerika, dia terkenal dengan sumber pertanian dan teknologi. Terutama soya. So golongan petani ataupun golongan rendah ni ramai. So Republik membela nasib mereka ini untuk diangkat supaya taraf ekonominya lebih baik. Seorang petani mana mungkin boleh lawan Bill Gates? Tak boleh. Yang terkaya terlalu kaya, tu Demokrat. Dia nak letakkan kualiti agriculture Amerika itu international. So Trump berjaya bawa benda ni
dalam perjanjian China dan Amerika. That's why dia orang cukup kagum dengan Trump walaupun dia sombong. Sedangkan Biden melihat sama rata. Dan lagi satu, sistem tangga gaji antara Demokrat dengan Republik macam langit dengan bumi, beza. Contoh? Contoh, Kalau zaman purata zaman Trump, kerja banyak tak? banyak Kan? Dia berjaya create banyak kerja. Kalau kita tengok dekat jadual kita, saya bagi contoh. Okey, NFP yang akan datang ni nanti hari Jumaat, 661,000. Expectationnya 600,000. Tak jauh beza. Ini bermakna kerja banyak ni. Nampak? Okey. So, dalam keadaan pandemik, Amerika mampu mencipta pekerjaan baru yang konsisten. Dalam pandemik selama 4 bulan dah berturut-turut, di bulan kelima. Dan dia tak drop lagi. Dan pada masa yang sama pula, gaji di Amerika bertambah. Nampak? 0.1, 0.2 bertambah. Gajinya bertambah. Okey, dan yang paling ketara sekali zaman Trump adalah yang ini, unemployment rates. Daripada 7.9 dia nak turun 7.6. Ini bukan satu bacaan calang-calang anak tau. Inflasi dia ataupun jobless dia semakin menyusut kurang. Cuma yang jadi senjata antara Republik dan Demokrat adalah berapa nilai tangga gaji dia. Okey. Faham tak? Kat situ pula beza. Gaji memang meningkat. Kat situ beza. Okey. Kalau Trump kata 1 jam $12, mungkin Biden kata kita akan bagi 1 jam $12. Purata pendapatan 1 jam kat Amerika. Faham tak? Faham. Itu cara dia. So, itu lebih kepada strategi macam mana Demokrat recounter apa yang dah Trump buat selama 2 tahun ini. So, pada saya mempertahan sebenarnya lebih sukar daripada menyerang. Menyerang ni dia serangnya, dia ada strategi kan? Ya, dia hentak. Apa yang kamu buat, saya buat. Apa yang kamu buat, saya buat. Itu namanya serang. Betul. Alright. Baik, itu saja saya bertanyakan benda tu. Saya tak gunakan bahasa ekonomi lah. Maafkan, saya menggunakan bahasa Malaysia je supaya orang mudah faham. Okey? Sebabnya yalah, dia ada cara bertanya tu, sebenarnya ada istilah-istilah bahasa ekonomi dia, tapi kita tak perlulah, sebab yang tengok ni pun Pak Haji pencen yang duduk kedai kopi sekarang ni ada yang tengok. Cikgu jangan ingat kedai kopi wak-wak yang ngarik-ngarik buah tak tengok tak tengok tok Mohon komen yang tengok dekat kedai kopi. Okey. Samirhan, mana tadi tanya cikgu, antara dua calon siapa-siapa yang menang, stimulus package akan lulus juga, jadi dolar akan jatuh, pun jatuh juga. Jadi apa beza siapa-siapa yang menang ni? I tak nampak beza. Dia nak nampakkan perbezaan. Mungkin Samirhan tak berapa nampak Trump menang pun macam tu, Biden menang pun macam tu juga. Ada perubahan ataupun tak ada? Okey, menarik pasal stimulus, Samirhan. Saya dapati kamu mengikuti perkembangan. Ya, betul. Samirhan, kita perasan. Baik. Bagus. Monetary stimulus adalah rangsangan keuangan tambahan. Okey. Sebelum ni kita dah jelaskan di pihak Republik, iaitu Pak Trump kita nakkan satu figure di antara 1.6 trilion. Dan semasa kempen untuk dibawa ke Federal Reserve dan Republik juga melalui Nancy Pelosi, dia punya senator dia, minta tambahan hingga kepada 2.4 atau 3 trilion dolar, iaitu hampir 2 kali ganda apa yang Trump minta. Okey. Tetapi dia kata figure itu amat perlu selepas election. Yang itu Trump tak setuju. Okey. Ni saya bagi tahu. Sekarang dah election, bermakna camp
um, Republik gagal meyakinkan the Senate daripada Federal Reserve untuk meluluskan sejumlah package 1.6 trilion dollars yang diberi nama sebagai package rangsangan pandemik yang akan membantu industri kecil dan sederhana. Di Malaysia dipanggil IKS. Okey. Macam kedai gunting rambut, mekanik dan sebagainya itu. Contoh-contoh yang Trump dah cakap. Tujuannya bila package itu lulus sebelum election hari ini, pertama sekali dia akan support stock market. Yang ini dia akan support yang ini. Ni binatang ni. US Cash 500 nampak tu. Nampak naik terus. Betul. Tak ada turun, tak ada handbrake. Dia terus je naik. Nampak terus naik. Nak naik lagi terbang ni. Ini kalau lagi terbang, ni lagi tinggi, kecil kan, maka yang ini akan ikut terbang. Kita punya emas akan terbang. So siapa yang sell emas koyak, boleh MC. Alright, itu mudah, saya mudahkan untuk tuan-tuan faham. Kembali semula kepada yang ini. Okey, stimulus package. Baik. Oleh kerana Trump tak berjaya mendapat kelulusan semasa beliau masih lagi presiden sehinggalah ke akhirnya hari ini, dan hanya akan diluluskan selepas habis hari ini dan akan dibawa oleh presiden yang baru, sama ada Trump atau Biden. So pada masa itu berkemungkinan besar jumlah rangsangan bertambah daripada 1.6 mungkin pergi 2 trilion atau mungkin 3 trilion. So apa yang market nak sekarang ini, yes, the monetary stimulus akan diluluskan, tapi kita perlukan figure yang tepat. Kalau dia achieve sampai 3 trilion, ini bermakna stock akan rocket up, emas akan skyrocket tinggi, boleh lebih pada paras harga 2,000. Ini bukan calan-calan terbang ni. Walaupun teknikal melihat yield sepatutnya jatuh. Kerana apa saya kata begitu? Apabila suntikan masuk ke dalam pasaran Amerika, dia dulu sekali beli jiwa lah. Istilahnya beli jiwa kan. Beli jiwa kepada investor-investor. Ya. Dan dia akan support balik dalam industri-industri untuk dapatkan modal, terutama IKS. So IKS bila dia mendapat suntikan, ini bermakna cash flow dalam Amerika kuat. So bila kuat, faedah daripada syarikat-syarikat besar, the konglomerat akan bertambah. So bila dia bertambah, stok akan mendapat harga yang tinggi, emas akan ikut bersama. Maka dolar akan jatuh. Ingat lagi tak? Bila saya kata keseluruhan fundamental American syarikat adalah lower, rendah. Kerana satu, ni. Kita balik kepada sini. Kita balik yang sini, kita pergi yang sini. Kita tengok yang ini. Unemployment rates ni, nampak 7.6. Ini dengan gaji yang atas ini, ataupun yang paling senang CPI. Tengok mana data CPI. CPI dia akan terbit minggu kedua, common sense ya. Kita tengok CPI. Kalau ini minggu ketiga, dia ada data Consumer Price Index dipanggil. Minggu ni ada FOMC ya tuan-tuan ya. FOMC pun minggu ni juga. Mana pula CPI kau ni tak keluar-keluar. Saya pun bingung. Mana CPI dia? Kita balik. Ini bulan berapa ni? Oh, bulan Oktober. Okey. CPI mana? Saya tengok kalender penuh lah kat sini.
Nah, tenang nak baca. PMI tak ada keluar. Ni bulan November. Oh, sini bulan 10. You submit 22, Bailey 29. Oh, tak nampak lah. Tak ada pula. Ni CPI ni nampak. Consumer Price Index quarterly dia terbit setiap suku tahun. Okay. So Consumer Price Index ini adalah data inflasi. Okay, bacaan yang sebegini bacaan yang bagus. Pertama, tengok OC dollar dia nak 1.5, dia terbit 1.6. CPI yang meningkat adalah taraf inflasi yang sedang meningkat. Amerika nakkan inflasi yang meningkat. So bila inflasi yang meningkat, bila maafkan saya, bila dia meningkat begini, ini memberi petanda bahawa ekonomi sedang memulih. Tengok CPI trim untuk OC dollar. Dari 0.3 dia meningkat 0.4. Tengok pergerakan OC dollar, tuan-tuan. Saya buka satu OC dollar. Ini Brexit satu hal lagi Brexit pun ada isu besar Jangan main. Tengok minyak. Minyak pun sedang meningkat ni. Kena ingat, minyak ni boleh sama ada terjun atau sustain pada paras harga. Saya baca minyak akan terjun lepas ni. UCAD akan skyrocket ni. Kita tengok OC dollar kejap. Sebab kita dah dapat CPI dia. Oh ni, saya tumpangkan dekat minyak. Tengok. Ni bulan November, kita pergi bulan Oktober. Kita tengok balik berapa hari bulan? 28 hari bulan Oktober. Okey, dia berada di sekitar yang ini. Di sekitar kawasan yang ini. Okey. Kita kecilkan sedikit. 28 Oktober. 98. Ni. Okey. Kita ambil satu cursor. 28 Oktober. Ni kejatuhan, dia ada mengalami kenaikan. Ini dia sedang meningkat, dia naik. So pukul berapa kita tengok? Pukul 8.30 pagi Pak Sung 8.30 pagi. Perhatikan betul-betul. 8.30 pagi 28 Oktober. Ini pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ini 1. Susah nak tarik lah macam ni. Ni pukul 1, ni pukul 12, ni pukul 11, ni pukul 10, ni pukul 9, ni pukul 8.30. Nampak? Dia meningkat. Tengok balik result dia. Result dia positif kan? Betul. Okey, kenapa pentingnya ini saya kata? So kita kembali semula kepada kita punya data berkala tadi. Kita ada masa 20 minit. Mengapa pentingnya perkara ini? Dan tadi pada monetary stimulus. Okey, jika monetary stimulus selepas ini tadi soalan kita daripada Samir, dah nampak dia akan boost upkan stok, dia akan skyrocketkan emas, dia akan jatuhkan dolar selepas presiden selesai. Okey, katalah Biden yang menang, bukan Trump yang menang Biden menang. Biden menang, Demokrat nak figure yang lebih besar. Macam saya kata, perlukan figure yang lebih besar daripada estimate asal 1.6. So ini yang market akan tunggu. Kalau figure itu besar seperti expectationnya 3 trilion, ini bermakna stok akan boost, emas tetap akan naik, dolar tetap akan jatuh. Samir, boleh dengar Samir? Samir. Samir yang nama dia pasal. Boleh dengar Samir, boleh dengar Sebab rangsangan stimulus ini sangat penting untuk golongan sederhana, terutama sektor IKS. Saya tak pedulilah Bill Gates ke, Warren Buffett ke, Elon Musk ke, siapa lagi, Mark Zuckerberg ke yang dah memang billionaire. Saya tak heran yang diorang. Saya fikirkan tukang gunting rambut,
mekanik motor, kan, kedai-kedai minimart yang struggle sekarang ni. Ya, so benda-benda ini membantu mereka. So Samir boleh dapat jawapan. Bidin pun ada perancangan dia yang sangat teliti lah ni. Kan, tapi cara berbeza dengan Trump tu okey. Yep. Cuma setakat ni kita nampak dia counter itu je lah. Nampak buat. Dia dia bijaksana lah sebab apa yang Trump buat. Okey, dia tengok macam ni, dia boleh counter, lepas tu tak mustahil lah dia kalau dia menang malam ni lah. Kan? Okey, Muhammad Azlan ni dia bertanyakan tentang selepas announcement nanti siapa pun yang menang automatic USD menguat dan gold stock akan jatuh kan. Tadi baru lepas Cikgu Yun cakap tadi, siapa pun menang, masuk je duit banyak mana pun, okey, mak tuang USA dia akan USD dia akan ke bawah dahulu kan. Salah tak, kena faham dulu. Trump menang, dolar akan kalau Biden menang, emas akan jatuh teruk. Kalau Biden menang, kalau Biden menang, dolar akan jatuh. Euro yen akan naik. Emas akan rally untuk naik. Macam saya kata dah terangkan tadi, dah banyak soalan yang hampir sama. Saya dah jelaskan daripada awal. Mungkin ni kot siapa Muhammad Azlan yang bertanya? Azlan, mungkin sama ada dia dah dengar sekerat jalan. Ni dia soalan dah lama dah ni, kita belum sempat baca. Sebab baca. Saya dah terangkan lah. Trump menang, dolar akan rally up, akan dapat beat, emas akan jatuh, stok akan mengalami pertahanan, iaitu descending. Baru dia reshuffle at least selepas 24 jam macam tu. Kalau Biden yang menang, maka dolar akan jatuh, emas akan skyrocket. Dua Euro akan terbang, yen akan terbang. USD/JPY akan menderita. Dia akan memecahkan harga ni, harga Bank of Japan, yang Bank of Japan defend ni. Sangat-sangat defend harga ni. Kecil-kecil Jepun pun dia boleh defend Amerika Nampak tak dolar tengah jatuh? Nampak tak? Nampak tak dolar tengah jatuh? Okey, kalau kita tengok dolar index, panggil USDX lah kalau singkatan dia. Okey, USDX saya letakkan dekat GBP. Nampak tak dolar jatuh, tuan-tuan? Tahu tak kenapa dia jatuh? Nampak? Dia jatuh ni. Jatuh lagi. Nampak? Jatuh ni. Ni kita punya intraday. Nampak? Jatuh. Ni naik ni semasa Trump menang. Masa tu bacaan baru 100 berapa, ini dah angka 200, semua dia kalah, dia jatuh. Nampak dolar indeks jatuh. Kenapa dolar indeks jatuh? Sebab Trump tengah ni tertinggal kat belakang 238 ni 238 dah tu. So kalau kita ini satelit radar ni kita tak payah tengok lah. Kita yang penting adalah yang ini, kita nak result yang ini 238 ni. Okey, ada pertambahan tak? Kita double check balik. Masih kekal. Kita semak lagi dekat Sky News, tengok. Sky News masih 224. Masih lagi 224 kan kat belakang kan. Kan ada 238 lah. So kita ke atas lagi dengan Telegraph. Telegraph masih lagi letak 238. Ini live kan. So bermakna masih dalam pengiraan lagi lah. Maksudnya stimulus package ni tetap membenam dolar juga akhirnya jika turun, kan? Betul. Okey, jika turun, menang penurunan stok hanyalah sementara. Okey, dalam ni soalan-soalan yang baru lah minta cikgu ke UCAT. Boleh? UCAT. Cantik. Sebab kita boleh? Sekarang ni dah kita ada 10 minit lebih sikit lah. Nampak gaya saya jawab soalan je tadi kan, sebab tak ada masalah. Patutnya kita kena buat 2 jam segmen ni. Tapi tak boleh. Nanti sebab segmen pandai. Kalau saya tanya dia orang sekarang ni, dia orang mesti nak kata nak sambung sebab dia orang pun nak tahu. Asyik dengar Mak Saleh bercerita kan. Apa kata kita dengar fundamental bahasa Melayu yang mudah difahami. Dekat luar sana kalau kita maklum, ramai mereka-mereka yang hebat dalam fundamental.
yang menggunakan etika yang betul. Maksud saya etika betul ni Yalah. tata cara penyampaian yang betul, silibus-silibus yang memang ekonomik. Saya ni bahasa pasar. sebab tu saya cakap Ya, cikgu, ya. ada orang yang dia boleh faham dengan senang menggunakan bahasa ekonomi. Ada yang lebih faham, yang pakcik-pakcik mengelenting, kena kopi kat kampung kan. Dia lebih senang bila dengar tok yang berbicara, bendanya sama, cuma kefahaman dia dapat berbeza. Jadi kita luaskanlah. Okey, sana bahagian bercakap menggunakan perkataan ekonomi. Kita bahasa pasar sikit dengan kita campur-campurkan untuk mengajar. Itu je beza dia. Okey, tadi you cut dah. Okey. You cut tak cukup masa, nampak? Semua Baik, cakap tak cukup masa. Okey, tak apa, ada 10 Okey. minit, tak ada masalah. Ni saya cuba laju sikit. Baik, UCAD ni, UNECAD, tuan-tuan kena tengok harga minyak ni Ni minyak Brent oil. Bukan Brent oil sahaja. Untuk kontrak pun tak apa, monthly pun tak apa, dia akan correlate. Dia correlate. Tengok. Siapa yang bertanya tadi? Abelong. Terengganu. Abelo, okey. Belo. Bukan Belo tengok. Minyak naik, UCAD jatuh. Tengok ini hijau, ini merah. Lebih besar sikit. Nampak tak? Sama tak? Okey. Belo? Sama kan? Sama. Saya suka trade ni, nampak. Dia memang cantik correlation dia, kemas. Dia punya wave, dia punya bentuk sama. Cuma jangan tanyalah bentuk ni sengit-sengit, tapi tengok dia punya structure dia. Kalau teori Gately yang butterfly fingers tu, dia boleh nampak butterfly kan? pergi mana nak pergi mana. Belon malulah tu nak sebut. Gitu. Baik, saya melihat oleh kerana Biden sekarang tengah leading, ini akan merendahkan nilai dolar, bermakna minyak mendapat demand. So UCAD adalah pressure untuk lebih rendah. Deng. Ke bawah lagi UCAD. Di satu. Sebatang ni lagi ke bawah. Dia boleh kejar harga ni 3075 yang perlu dipecahkan sebelum dia mencabar harga yang ini. 3000. 1299. Okey. Ya, 13000. Abelo, dua harga ni jaga Abelo. Ini tembus. Cantik ah. Okey, kita lebih rendah. So, low ni minyak kita low lagi atas, mau lagi 40. Gitu. Mau cek harga ni. Ni harga ni dia kejar. Nah, 39. Dia kejar situ. Oh gitu. 39 ni kalau sampai 39, UCAD ni mau lagi rendah ni. Mau sampai bawah sini atau lagi bawah sini. Mau 3040 ni yang ni. Kalau saya letak ni support. Ni nampak zone ni. Kat sini dia boleh sampai lebih kurang ada lagi 105 pip lebih rendah. Kod 1 pip $10, Abelo boleh ada lebih kurang 1050 ataupun 1100 dolar. Pip. Gitu. Untuk jangka masa keseluruhannya, UCAD dalam keadaan yang sedang tertekan semakin rendah, tetapi pergerakannya terbatas, tidak agresif, terbatas. Okey Abelo, nak tahu UCAD ni mencanak tak mencanak, Abelo tunggu bulan 11 ni. Start bulan 15 hari bulan, 5 hari bulan 11, 15, 16, 17, 18. 4 hari ni duk jaga. Kemudian tunggu result 21/11. Pasal apa? OPEC Plus meeting 17 November. Gitu. OPEC Plus meeting, depa nak potong minyak punya pengeluaran supaya reserve stok sedia ada, mendapat demand untuk boostkan harga balik minyak lah. Lebih pada $40. $45. Lo tu pasal UCAD dia punya jatuh duk tahan-tahan, duk tunggu meeting. Gitu Belo. Okey, boleh ya Belong Okey, 5 minit kita bersama dengan Firdaus Muhammad Saleh. Cikgu Yun, kalau Trump kalah, boleh ke dia mencabar keputusan vote di court apa ni? Supreme Court. Supreme. Oh, Supreme Court. Oh, okey macam ni. Isu Supreme Court ni pernah dibincangkan. Dia kata Trump minta supaya keputusan itu dapat dilangsaikan dalam tempoh 24 jam. Faham tak? 24 jam tu maksudnya selesai dia habis 5 pagi,
Waktu kita 5 pagi, waktu dia 5 petang atau macam tu, 11 malam esok dah boleh declare. Kenapa dia kata nak cabar? Sebab diberitakan undi pos. Diberitakan undi pos boleh mengalami kelewatan untuk sampai ke pusat mengundi, perkiraan mengundi. Dia tidak puas hati yang itu. So, jika dia pergi kepada Supreme Court, sama macam kes dia menang dengan Hillary Clinton. Oh, Kalau okey ingat, okey. 2016. Tangkona dia menang. Itulah sebab dia Sebab dia cabar sejarah keputusan tu. dia pernah potong orang Tangkona. Yang ni pun saya kan. Ya, dan Hillary Clinton pun tak percaya boleh kalah. Kalah Padahal sikit je. dah bersorak dah tu. 2-3 negeri je kalah. Allah Ya betul, Akbar. saya ingat lagi. Masa tu kita road tour Pak Su, dekat mana saya ingat. Road tour. Kita tengah road tour masa tu. Saya rasa dekat Sabah kot. Masa tu, tak silap saya. Masa dia tengah election tu. Okey. Okey. Siapa yang 16, bertanya? 15, 16, 17 OPEC. Okey. Saya nampak ada satu soalan. Berapa minit? Ada 4 minit 4 minit. Dah cabar Biden. Okey, ini berkenaan dengan kalau Biden menang, euro naik. Mengapa ya? Kalau yen sebab safe haven. Kalau euro ni pula Okey. Euro ni adalah mata wang sekutu Amerika. sekutu. Mata wang sekutu. Okey. Baik. Dia pernah kumpulan mata wang sekutu Amerika. Maknanya dia bersama-sama dalam tu. Dia mata wang sekutu ni adalah yen dan euro. Sebab kalau yen memiliki bond ataupun beban hutang, iaitu negara yang paling banyak memberi pinjaman, senang cakap. Tapi kalau euro pula adalah dasar gabungan kerjasama antara blok Eropah dengan Amerika. Cuma yang sedang Trump usahakan sekarang ini adalah satu kerugian bagi Amerika. Blok Eropah tidak dikenakan cukai yang berpada. Itu salah satu impian The Great American daripada manifesto dia, supaya Euro Bloc ataupun Kesatuan Eropah ini dikenakan cukai sama macam mana depan anda. Ini yang jadi isu kalau Trump menang. Sebab saya kata Trump kalau menang, dia akan mengganggu gugat kestabilan global ekonomi perdagangan dunia yang dah selama ni maintain. Kalau dia menang. Sebab dia akan bawa balik isu phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 perjanjian China Amerika tu pada semua negara di dunia yang berdagang dengan Amerika. Kerana di situ Amerika akan mendapat sumber pendapatan percukaian yang Betul lah. tinggi. Dan sebab dia pun dah cakap, dia kata perbincangan phase 4 tu semuanya dalam tangan dia. Dia kata dia akan pastikan berjaya semua menghala ke US kan. Kembali semula ke Amerika lah. Amerika for Baik. Amerika. Okey, sikit cikgu last ni, sikit tip nasihat kepada pendengar-pendengar kita ni untuk election punya pergerakan. Silakan cikgu. Baik, apa yang nampak dekat skrin hari ni, yang sekarang ni, ini daripada CBS News ni, antara channel yang saya minat lah. CBS, CNBC, ABC News, selain pada CNN. Kat sini kita nampak 224, 213 masih kekal lagi bacaannya. Dan peratusan Indiana kat sini yang menang adalah Biden, 84%, pengiraan dah pun selesai. Jumlah undi adalah 1,539 vote bagi Iowa, di mana di sini Trump menang nipis berbanding 765, tuan-tuan. So bila kita mengikuti kesimpulannya dalam election sebegini, dia akan mempengaruhi chart kita. Mempengaruhi Betul, chart memang. Syaratnya macam saya kata, traders kena faham apa risiko bila Trump menang atau kalah, apa risiko Biden menang ataupun kalah terhadap dolar. Dan oleh kerana macam saya dah terangkan tadi, Trump kalau menang akan menaikkan dolar, tetapi sekarang dia sedang tertinggal, maka dolar sedang kejatuhan. Begitu juga dengan indeks, ikut sama jatuh. So ini bermakna sesiapa yang trade emas yang sekarang ini mengharapkan emas jatuh tiruk, kan, jatuh tiruk, Kena fikir semula lah. Dia ada support dia lah. Ni kena pecahkan dulu kan. Ni ada 1, ada 2 untuk lebih rendah. Ni
kena Trump kalah. Trump kena menang. Trump kena menang baru dia jatuhkan Mas. Kalau tidak Mas belum nak jatuh, setakat ini belum nak jatuh. Bukan kata tak boleh jatuh. Susah nak jatuh. Terima kasih banyak cikgu. Maafkan saya, sepatutnya 2 jam untuk malam ni, tapi tak bolehlah 2 jam. Tajaan sejam je. Okey, itu pun 50% yang kena potong. Apa insan aku? Okey, baik, kepada penonton-penonton, terima kasih kerana memberikan perhatian. Semoga sedikit perkongsian kita ni dengan cara dengan cara CTC dapat memberi kefahaman kepada anda, ya. Jangan tengok bahasa yang kita guna, kita tengok kefahaman yang kita dapat. Itu yang paling mustahak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih cikgu atas perkongsian. Dan kepada anda semua yang telah kongsi, thank you, terima kasih. Jangan lupa YouTube channel ctc.fm, subscribe. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam segmen Bicara Fundamental yang dikuasakan oleh XM Malaysia setiap hari Rabu. Dengan itu saya tinggalkan anda. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye.